Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Mukmin bin Abdul Rahim. Saya daripada pelajar bidang pendidikan Islam. Hari ini saya nak bercakap tentang KSSR, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Okay, seperti yang kita tahu, Kurikulum Standard Sekolah Rendah ini dia telah bermula pada tahun 2011, iaitu menggantikan KBSR, Kurikulum Berasas Sekolah Rendah. Dia telah berjalan selama beberapa tahun, iaitu daripada tahun 2011 hingga ke 2016. Dan dia telah rebranding nama dia kepada nama yang baru, iaitu KSSR Semakan. Dan rebranding ni bukan saja-saja nak brandingkan nama dia, tetapi dia telah melakukan perbezaan daripada beberapa aspek yang meliputi aspek dokumen kurikulum dan sebagainya. Sekejap saya akan terangkan di bawah untuk sekejap. Okey. KSSR Semakan ni dia dilaksanakan secara peringkat, iaitu pada tahun 2017 ni, 2017 tu dia telah dilaksanakan pada tahun 1 saja. Dan untuk tahun yang seterusnya, itu 2018, dia dilaksanakan kepada tahun 2 pula. Dia peringkat-peringkat lah. Tahun 1 mula dulu, tahun 2, lepas tu tahun 3, sehinggalah ke 2022 ni, iaitu tahun 6. Dan itu secara keseluruhannya. Okey, kita pergi kepada aspek perbezaan antara KSSR dengan KSSR Semakan pada tahun 2017. Aspek yang pertama iaitu dokumen kurikulum dia. Dokumen kurikulum bagi KSSR ialah dokumen standard kurikulum. Dan bagi tahap 2, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kalau untuk Semakan pula, dia tak guna dah yang dokumen standard kurikulum. Dia terus menggunakan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Dia telah menggabungkan sekali siap-siap. Itu mudah. Okey, seterusnya kita pergi kepada peruntukan masa. Peruntukan masa untuk KSSR, dia peruntukan masa dalam minit untuk seminggu. Manakala untuk KSSR Semakan, peruntukan masa dia dalam jam dan peruntukan jam tahunan. Mengikut tahunan dalam pembelajaran PDP. Itu aspek yang kedua. Okey, aspek yang ketiga ialah organisasi kurikulum dia. Untuk tahap 1, bagi KSSR ni dia ada modul teras dan modul elektif. Modul teras bagi tahap 1 ni dia ada teras tema dan teras asas. Okey, kalau tahap 2 dia ada teras pelajaran teras dengan pelajaran elektif. Itu saja. Kalau untuk KSSR Semakan bagi tahap 1 dan tahap 2 dia sama. Dia mudah sikit kita lihat, itu modul pelajaran teras dan modul pelajaran elektif. Itu saja. Dia tak ada teras asas, teras tema. Okey, kita pergi kepada aspek yang keempat kalau tak silap saya, iaitu elemen merentas kurikulum. Aspek elemen merentas kurikulum. Apa yang maksud elemen merentas kurikulum ni? Maksud dia, kalau kita, macam saya mengajar tentang pendidikan Islam. Jadi, dalam PDP saya boleh mengaitkan dengan bidang-bidang mata pelajaran lain. Contoh, saya akan mengaitkan pendidikan Al-Quran dengan sains. Kita tengok sains adalah daripada luar kurikulum saya. Jadi, kita boleh kaitkan. Bagi kita tengok perbezaan dah bagi KSSR, elemen merentas kurikulum dia ada bahasa, sains dan teknologi, teknologi maklumat dan komunikasi, kelestarian alam sekitar dan juga nilai murni dan patriotism. Untuk KSSR Semakan, dia telah menambah kepada kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan pendidikan kewangan. Kita tengok penambahan untuk KSSR Semakan ni pada tahun 2017. Kita tengok dia menambah untuk memberikan pelajar, bila dia keluar belajar ni, dia boleh berdikari. Dia ada kreativiti dan inovasi. Dia juga boleh menguruskan kewangan dengan mana dia menambahkan pendidikan kewangan dan keusahawanan. Itu tujuan dan objektif utama dia. Okey, kita pergi kepada seterusnya, aspek yang kelima, penekanan pedagogi. KSSR dia telah menekankan pembelajaran berdasarkan kuiri.
iaitu pembelajaran berasaskan persoalan berkaitan tajuk, kita merungkai tajuk tu. Seterusnya penyelesaian masalah kontekstual. Kontekstual ni keadaan, situasi dan kejadian berkaitan sistem pendidikan. Contoh kalau kita belajar sains, apa yang kita dapat manfaat, kita dapat kejar apa sains nanti. Untuk kolaboratif, itu pembelajaran yang sharing maklumat. Maksudnya pelajar dia dibolehkan dia cari maklumat, dia apa yang dia tahu dia kongsi kepada rakan-rakan, cikgu pun kongsi apa yang dia tahu. Itu pembelajaran kolaboratif. Untuk seterusnya pelajaran berdasarkan projek. Maksudnya kita buat projek lah, kemahiran asal, kemahiran apa semua tu lah. Okey, bagi KSR semakan, dia masih menggunakan yang tadi saya sebut, pelajaran kontekstual apa semua tu dia ada. Tetapi dia telah menambah kepada pentaksiran pembelajaran melalui konstruktif, susah nak sebut, iaitu pembelajaran ni dia pendekatan usaha hasil pelajar itu sendiri. Maksudnya pelajar itu dia belajar melalui pengalaman, bukan hanya cikgu yang suap. Jadi dia pun boleh belajar melalui pengalaman dia sendiri. Sebenarnya dia telah ditambahkan dengan sains, teknologi, engineer dan mat, iaitu pendidikan STEM. Kan untuk abad yang ke-21, mereka ingin melahirkan pembelajaran yang berkreativiti dan bernilai pada masa akan datang. Jadi kurikulum ini telah menambah pendidikan STEM dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada aspek yang keenam, iaitu pentaksiran. Untuk KSSR, dia hanya ada pentaksiran sumatif dan pentaksiran formatif. Pentaksiran sumatif maksudnya macam peperiksaan akhir tahun, peperiksaan awal tahun. Formatif lah, dia tak ada penilaian, cuma dia pentaksiran di dalam kelas. Kita macam cikgu buat kuis ke apa, itu dia tak ada. Okey, itu untuk KSSR semakan 2017 ni, dia ada pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu pentaksiran pusat PBS. Dia ada ujian lisan, ujian lisan dengan ujian bertulis. Itu untuk pentaksiran pusat. Lepas tu ada pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Dan pentaksiran psikometrik, juga pentaksiran sekolah, iaitu pentaksiran yang macam tadi lah, ada periksaan, ada exam tulis. Okey, untuk perbezaan yang terakhir ni, iaitu aspek penjenamaan semula mata pelajaran. Kalau untuk KSSR, dia nama dia untuk mata pelajaran, dia ada mata pelajaran dunia, sains dan teknologi. Dia telah ditukarkan kepada untuk 2017 ni. Untuk KSSR semakan tu, dia telah ditukarkan kepada sains. Kalau TMK, dia ditukar, dia sebagai modul tambahan pada KSSR semakan. Kalau KSSR pula, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ni, dia telah digabungkan menjadi PJK, pendidikan jasmani dan kesihatan. Tidak dia satu-satu, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. So dia ingin menjimatkan, dia telah menggabungkan kedua-dua mata pelajaran ni menjadi satu mata pelajaran. Okey, yang ni ada lagi mata pelajaran dah. Dunia kesenian. Lepas tu dia ada pendidikan seni visual, pendidikan muzik. Tu ada, maksudnya dia ada 3 mata pelajaran untuk seni ni. Dia telah digabungkan menjadi satu, iaitu pendidikan kesenian. Kedua-dua ni pada tahap 1 dan tahap 2 untuk KSSR semakan. Dan ini adalah satu langkah yang baik bagi menjimatkan buku dan sebagainya. So itu sahaja untuk KSSR dan KSSR semakan. Sebagai pelajar yang belajar tentang bidang pendidikan ni, kita semua perlu tahu sistem pendidikan ni akan bertukar dari masa ke masa demi untuk menjadikan sistem pendidikan Malaysia ni yang berkualiti dan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang baik lah, yang berkualiti. Okey, itu saja daripada saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.